jangan kacau. Mak Ina duk live ni. Apa Aish? Irene. Pergi angkat Irene. Mau masuk dalam tak? Alah, lupa ambil. Okay, sekejap no. Start dah, Mak Ina start dah. Dia nak kacau. Hai, Assalamualaikum. Nak tanya gambar dan suara jelas tak? Kita sembang-sembang santai. Kalau ada ada apa-apa soalan tentang emas. Tentang emas, silakanlah bertanya. Tak kisahlah. Nak tanya pasal Arahnu ke, nak tanya zakat ke, nak tanya public gold ke. Boleh. Terima kasih TikTok geng-geng yang join, yang sporting ni. Okey, kita sembang-sembang santai bab emas. Emas. Okey, emas ni apa? Sekejap Mami bubuh ni. Okey, tu. Okey, boleh tanya saja soalan. Hari ni Mami buat dekat dua site juga, Titi dan FB. Okey, yang mana ada soalan boleh tanya apa saja tentang emas. Okey, insya-Allah yang mana Mami tahu Mami akan jawab, yang mana tak tahu Mami postpone jawapan tu. Okey, sebelum tu nak perkenalkan diri dululah. Kadang-kadang buat live tak sempat nak kenalkan diri kan. Okey, nama tak ada lagu Hindustan. Kau pagi ni nak lagu Hindustan. Lagu Hindustan satu. Depa nak lagu Hindustan. Permintaan. Ada lagu permintaan juga. Ada lagu Hindustan. Sat depa buka lagu Hindustan no. Mami tak sempat nak buka. Okey, nak tanya kok ada apa saja yang nak tanya. Hai Kakak Panda. Okey, kat sini. Hai Rosita Majid. Thank you. Tak lagi depa buka lagu Hindustan. Rosita peminat lagu Hindustan juga ke? Okey, hari ni kita tanya apa saja soalan tentang emas. Yang mana Mami boleh jawab, Mami akan jawab insya-Allah. Kalau kata Mami tak boleh nak jawab, kita hold dulu soalan tu, insya-Allah kita akan ni. Okey, sekarang ni ikutlah siapa yang nak tanya tentang okey, tak mau tanya Mami yang bertanya. Okey, kita ada juga yang bertanya tentang dinar. Okey, tentang dinar. Dia kata Kak Ina, lupa nah. Tadi kata nak perkenalkan diri dulu kan. Okey, apa Kak Ina kenalkan diri dulu. Okey, nama yang sebenarnya adalah Mazlifah binti Umar. Okey, Kak. Waalaikumsalam. Elmi Farin. Farisa. Okey, terima kasih. Okey, Kak Ina perkenalkan diri dulu. Nama diberi Mazlifah Umar. Tu dia lagu Hindustan dah mari. Permintaan anda ditunaikan. Gitu. Okey, tapi slow sikit sebab nanti Kak Ina tak boleh nak fokus. Okey, Kak Ina perkenalkan diri dulu. Nama diberi Mazlifah binti Umar. Sejak join dengan Public Gold. Hai Daya. Waalaikumsalam. Azam Prince. Okey, nama diberi Mazlifah binti Umar. Tapi sejak join dengan Public Gold, Kak Ina join Public Gold ni dah sekejap berapa tahun. Start bermulanya 2012. Okey, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ni tahun yang ke-9. Okey. Kak Ina dah join dengan Public Gold dah tahun ke-9. Nama diberi Mazlifah binti Umar. Tapi sejak baru-baru join dengan Public Gold sahaja Kak Ina naikkan nama Kak Ina tu sebab memang orang kampung, kawan sekolah apa semua panggil Kak Ina. Jadi Kak Ina lebih senang sebut diri dengan nama Kak Ina. So Kak Ina naikkan nama Kak Ina Public Gold. Jadi semua orang-orang geng-geng Public Gold, geng-geng member-member ni semua terus sebut Kak Ina sebab Kak Ina lebih senang sebut diri nama Kak Ina. Kami nak tanya Mami, awak upah mas kat kedai lain boleh jadi murah? Okey, nanti sekejap. Nanti Mami jawab nah. Jadi lepas tu Mami terlibat pula. Mami terlibat pula dengan PG Jewel. Bila join start PG Jewel, Mami mula upkan nama Mami. Mami apa? Mami Litlap sebab nak naikkan barang kemas PG Jewel tu kan. Jadi hampa kalau nak panggil Kak Ina boleh, nak panggil Mami pun boleh. Kalau Kak Ina pun orang yang sama, Mami pun orang yang sama, dan kalau kata Mazlifah pun orang yang sama juga. Jadi boleh sahaja.
panggil mana-mana pun. Okey, ramai yang tanya ni dinar. Dinar ni dia tanya emas ke tak? Ramai yang tak tahu tentang dinar ni. Okey, yang ni kecil sangat, kita ambil yang besar sikit. Gitu. Ni. Sekejap. Ambil yang besar sikit baru orang nampak. Okey, ni dinar. Okey, ini adalah dinar. Okey, ini adalah dinar. Dinar public gold lah yang ni nah. Okey, ramai yang tanya. Kak Ina nak tanya, dinar ni emas ke? Apa dinar ni apa? Emas juga ke? Ramai yang tanya macam tu nah. Okey, nak katakan dinar ni emas juga. Okey, emas juga. Sama macam gold bar juga. Okey, dia apa perbezaan antara gold bar dan dinar? Okey, dua-dua pun emas 999. Okey, antara gold bar dan dinar, dua-dua pun adalah emas 999. Yang ni gold bar dan yang ni adalah dinar. Cumanya dinar ni dia berbentuk shilling. Okey, dia berbentuk shilling emas. Dia berbentuk shilling emas, tapi dia tetap emas 999. Terpulanglah setengah orang suka dengan bentuk gold bar. Setengah orang pula suka dalam bentuk shilling. Jadi terpulang kat kita nak ambil gold bar ataupun shilling. Jadi itu terpulang dekat kita sendiri. Dua-dua pun sama juga emas 999. Ketulinan dia adalah ketulinan 999 lah. Cumanya satu dinar ni, okey, satu dinar ni kita kena faham satu dinar ni bersamaan dengan 4.25 gram. Okey, satu dinar ni bersamaan 4.25 gram. Jadi satu dinar ni kita kena tahu dah, satu dinar 4.25 gram. Kalau lah kata 10 dinar ni bersamaan dengan 42.5 gram lah. Okey, ketulinan tetap sama, emas 999. Cuma yang Mami pegang ni ketulinan dia 916 oleh Pak Bigo, tapi dah tak dikeluarkan. Okey, yang Mami pegang ni ketulinan dia 916. Sebab dulu dia ada keluarkan emas 916 untuk dinar ni. Ketak tangan pula dah. Okey, tapi disebabkan adanya GST, so dia tak dikeluarkan dah. Dia ni sebab GST dulu, jadi dia keluarkan semua dalam bentuk emas 999. Okey, ada soalan boleh bertanya nah. Okey, tadi balik kepada soalan. Waalaikumsalam Syarul Nizam. Thank you Syarul Nizam. Okey, kalau kata siapa yang ni boleh share dekat customer ataupun customer yang baru nak memula prospek ke, tapi janjilah bagi tahu kat depa kalau kata nak mula cari kami. Gitu. Okey, soalan Nur Hidayah Muhammad Ali. Okey, dia tanya kami nak tanya Mami. Okey, kami nak tanya Mami, upah emas kat kedai lain boleh jadi murah. Okey, kedai emas, okey, perbezaan antara contoh macam ni kedai emas A dan kedai emas B dengan kedai emas C, harga dia tak akan sama. Harga emas adalah harga barang kawalan, dia akan letak anggaran harga tu. Dan satu lagi, kalau kita buka dekat website harga emas dunia tu, dia ada harga emas dunia. Harga emas dunia ni adalah harga emas mentah yang belum diproses. So, bila emas yang belum diproses, dia pergi dekat kedai A, dia pergi kat kedai B, dia pergi kat kedai C, harga yang sama, harga emas mentah ni lah. So, bila dia proses, terpulang kat kedai A, kedai B dan kedai C untuk letakkan upah. Yang tu terpulang kat kedai masing-masing. Mereka letakkan upah yang masing-masing. Contoh, kalau kata kedai A ni dia ada tukang emas dia sendiri. Okey, kedai A dia ada tukang emas sendiri dekat belakang tu. So, mungkin dia ambil upah yang agak murah. Bila upah yang agak murah tu, so dia boleh jual dengan harga upah yang murah. Dan satu lagi, kadang-kadang untuk barang kemas. Okey, untuk barang kemas. Okey, sekejap nah. Okey, macam contoh untuk barang kemas ni. Okey, untuk barang kemas ni, harga A dia akan jual dengan harga lain, harga B dia akan jual dengan harga lain, dan kedai C dia akan jual dengan harga yang lain. Sebab harga per gram dia pun berbeza antara A, B dan C, cuma daripada anggaran. Contoh, 1 gram daripada 240 sampai 260. So, dia boleh letak anggaran harga dekat situ.
Jadi upah dia terpulang kat kedai tu sendiri. Kadang-kadang depa ambil upah sikit, upah yang sikit tapi depa harga emas depa tinggi. Jadi kita kena pilih lah yang terbaik, sama ada kedai A, B atau C. Contoh, kedai A dia letak upah dia, harga emas dia murah tapi upah dia tinggi. Kedai B pula dia letak upah dia tinggi, harga dia rendah. Upah dia tinggi, harga dia rendah. Dan kedai C pula dia letak harga dan upah sama rata macam tu. Jadi yang itulah dia kedai A, kedai B, kedai C berbeza. So kalau kita nak cari emas, kita kena cari ciri-ciri yang terbaik, iaitu kriteria yang terbaik untuk beli emas. Contoh, kita kena tengok harga dia berapa, susut nilai dia berapa. Antara A, B dan C ni kena tengok lah. Senang, mudah jual ke mudah beli, lepas tu mudah diaranukan atau tak, cerewet tak untuk jual balik. Yang ni semua kita kena ambil berat, sebab kedai A, kedai B, kedai C, kedai D, kedai D semua tak sama. Okey, sekejap Mami tengok satu gold plate tu berapa gram dan harga berapa. Satu gold yang mana? Okey, hari ni harga 1 gram, kita tengok nah. Kita tengok harga. Mami tengok harga. Harga public gold hari ni nah. Sebab tadi tak sempat nak tengok harga public gold. Sekejap. Okey, kalau siapa yang nak tengok harga, sebab harga dekat public gold dia berubah setiap 20 minit. Okey, tapi hari ni hari Sabtu. Hari Sabtu dan hari Ahad orang tak bekerja. Jadi harga emas dunia tak bergerak, harga emas public gold juga tak bergerak. Gitu, okey. Harga Sabtu dan Ahad ni harga dia tak bergerak. Kalau tak, harga emas public gold dia berubah setiap 20 minit. Siapa yang nak tahu harga emas public gold, pergi dekat Google, cuma type public gold, dia akan keluar public gold punya website tu. Klik saja dekat situ. Okey, untuk yang 10 gram ni, okey, yang ni 10 gram. Okey, yang tadi ada orang tanya. Okey, yang ni yang 10 gram. Harga hari ni dekat website 2603. Okey, 2603. Harga segram kalau ikut gap, kaedah gap, harga dia 261. Okey, ikut harga gap 261. Okey, untuk gold bar 10 gram ni 2603. Yang berminat nanti boleh klik dekat bio link dekat atas tu. Okey, boleh klik dekat bio link. Boleh follow Mami rapat-rapat, tapi jangan sampai melekat. Okey, yang ni ada soalan kat sini. Anna Sofia, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau kita dah beli EPP, okey, kita dah beli EPP. EPP ni, buat yang siapa yang tak tahu, EPP ni adalah Easy Payment Purchase, iaitu pembelian gold bar dan dinar beli secara ansuran. Kita boleh beli secara ansuran yang patuh syariah. Okey, yang patuh syariah. Kak Ina, kalau kita beli EPP belum selesai bayar, boleh ke beli another EPP? Boleh Aina, boleh sangat-sangat. Okey, contoh, kita dah beli 10 dinar ni secara EPP, iaitu secara ansuran. Kita tak habis bayar lagi, tapi kita rasa kita mampu untuk ambil satu lagi. Kita nak ambil 10 gram dengan cara EPP juga. Boleh. Kita boleh ambil sampai 10 barang pun cara EPP, dengan syarat kita mampu bayar. Okey. Satu lagi, kita boleh juga buat, sebab dengan pembelian di public gold. Okey, pembelian di public gold kita ada 3 kaedah pembelian. Okey, rasa-rasa Kak Ina dah terang banyak kali kita ada 3 kaedah pembelian. Pertama, kita beli secara full payment, iaitu full payment ni untuk orang yang dapat duit selonggok. Contoh, berminat, okey, boleh klik dekat bio link Amim. Okey, contoh orang yang dapat duit selonggok, macam dia dapat duit Aisinar ni. Kan dia dapat duit selonggok 10k, dia dapat duit Aisinar ni. Dia takut duit dia ni digunakan kepada tempat yang tak sepatutnya. Contoh, dia pergi beli barang-barang yang tak patut. So 10k ni dia boleh beli secara full payment. Dia boleh belilah yang harga anggaran dalam 10k tu. Yang tu secara full payment. Nombor 1. Nombor 2, kita ada kaedah EPP, iaitu Easy Payment Purchase, atau kata mudah kata ansuran. Bayar secara ansuran, patuh syariah. Jangan susah hati takut tak patuh syariah. Ansuran ni patuh syariah. Kita boleh buat 4 kali bayar untuk 500 ke atas, dan 5,000 ke atas kita boleh buat 10 kali. Dan kaedah ketiga adalah gap. Gap ni atau bayar secara ikut buka akaun simpanan emas lah. Okey, gap ni adalah buka akaun simpanan emas yang kita boleh simpan sikit-sikit.
dengan hanya RM100. Okey, jangan sebab ramai kat luar sana yang tak tahu yang emas ni boleh dibeli sikit-sikit. Sebab tu dia kata emas ni hanya untuk orang kaya. Orang miskin tak boleh nak beli emas. Sebenarnya tak, salah anggapan saja, pemikiran yang salah tu. Sebenarnya emas ni boleh dibeli oleh semua golongan. Termasuk pelajar pun boleh, suri rumah pun boleh, sebab dia boleh bermula dengan hanya RM100 sahaja. Bila kita tanamkan satu anggapan yang silap, jadi kita anggap emas ni hanya untuk orang kaya sahaja. Sebenarnya emas ni untuk orang yang sederhana macam kita ni. Untuk nak simpan untuk demi masa depan. Kalau orang kaya tu dia dah kaya dah. Dia dah mewah dah, dia ada simpanan berjuta-juta dah kan. Kita ni, macam mana kita nak jadi kaya macam ni apa? Simpanlah emas, simpan sikit-sikit. RM100 dah memadai. Janji istiqamah. Okey, orang yang berjaya adalah orang yang istiqamah. Okey, sekejap Mami baca soalan. Mami, EPP bulanan berapa ya? Okey Syarul, macam mana Mami nak jawab soalan ni? EPP ni berapa? Mami tak tahu Syarul nak yang mana. Okey, contoh macam ni. Kalau kata mudah sangat-sangat. Logik akal lah kita guna lah. Kita beli yang 10 gram. Kalau kita bayar 10 kali ansuran, bermakna harga semasa bahagi 10. Mami tak boleh nak jawab dengan tepat EPP tu bulanan berapa. Mami tak tahu apa Syarul nak ambil yang mana. Kalau Syarul nak ambil 1 dinar, bayar 4 kali. Kalau 1 dinar ni berapa harga dia sekarang? Okey, sekejap Mami tengok harga sekarang. Okey, 1 dinar ni harga dia 1106. Okey, 1 dinar ni boleh buat 4 kali ansuran. Jadi, ambil 1106 bahagi 4. Dapatlah dia punya bulanan dia berapa. Okey, kita kena tahu apa yang kita nak ambil. Kita kena bahagi sendiri. Tengok dekat harga website sendiri. Kalau boleh dengan emas ni, seeloknya kita buat sendiri. Jangan harap orang atasan. Okey, habaq macam tu baru Mami teringat. Kemarin ada satu WhatsApp yang bagi tahu dia beli 20k. Okey, 20k emas dengan nilai RM20,000. Dia beli, dia percayakan ke dekat orang atas dia. Dia ambil duit tu serah bulat-bulat dekat orang atas dia, suruh orang tu beli, suruh orang tu uruskan. Last kali orang tu menghilangkan diri. Nak salah siapa? Soalan Mami, nak salah siapa kalau orang tu lari? Salah kita lah. Sebab kita ni jenis lalai, percaya sangat dekat orang. Kita tak nak uruskan sendiri, pemalas, tak nak membaca. Itu dia pemalas semua keluar. Sebenarnya kita terlampau ambil mudah. Kita ambil mudah. Kita nak benda tu, bukan kita pemalas. Sebenarnya kita nak ambil mudah. Kita serah kat dia duit, dia yang uruskan. Tak boleh benda ni emas, harga dia ribu-ribu. Jadi seeloknya kita yang uruskan harta kita sendiri. Okey, sekejap soalan ni dulu Kalau nak jadi dealer, kalau nak jadi dealer boleh beli campur-campur ke Mami. Contoh beli 10 gram 5 ketui. Ini dikira dalam satu disit. Iya boleh Rozi Ita. Tak kisah kalau kita nak jadi dealer, sebab sekarang kalau untuk nak jadi dealer dengan pembelian barang kemas, dengan pembelian gold bar dan dinar ni, untuk nak jadi dealer, pembelian gold bar dan dinar ni, kita kena beli untuk normal dealer. Normal dealer kita kena beli RM10,000. Okey, normal dealer kita kena beli RM10,000. Kita boleh jadi normal dealer, dan pembelian RM15,000 kita boleh jadi priority dealer. Tak kisah kita campur apapun, janji jumlah dia cukup RM10,000. Okey, janji jumlah dia cukup RM10,000, kita boleh jadi normal dealer. Dan untuk nak campur di dinar dan gold bar pun boleh. Tak kisah, campur, janji dalam satu receipt. Boleh Rosita Ita. Okey Okey, sekejap Titi pula yang bertanya dekat Titi, kalau saya beli 1 gram setiap bulan okey tak? Okey Amim. Okey, kalau kata kita, contoh kita nak beli 1 gram. Okey, yang ni adalah 1 gram edisi yang ada. Okey, banyak edisi. Okey, kita ada banyak edisi. Yang ni okey, silap. Kita ada edisi yang ni semua 1 gram. Okey, edisi 1 gram yang ada kat tangan Mami ni lah. Okey, yang ni semua 1 gram. Tapi contoh kalau kata Amim nak beli 1 gram ni, kita nak simpan setiap bulan. Contoh kita nak simpan sampai 4 tahun ataupun 2 tahun. Kalau 2 tahun, 1 tahun kita akan ada 12 kad kan? Kalau 2 tahun kita ada 24 kad. Mami rasa seeloknya kita simpan dalam account gap. Kalau untuk yang nak beli setiap bulan 1 gram, jangan beli dalam bentuk kad ni.
dia akan rugi sikit lah. Tersilap tunjuk lah pula. Okey, dia akan rugi sikit sebab kad ni agak mahal. Okey, kad ni kalau kata kita beli edisi terhad, contoh macam kad-kad ni, kita boleh beli satu dan simpan sendiri. Tapi jangan beli setiap bulan. Okey, ini nasihat ikhlas nah. Kalau dealer lain mungkin dia kata tak apa beli sebab yang ni mahal, RM350. Okey, edisi ni RM350 sekeping. Tapi kalau kata kita beli melalui account Gap, pastikan kita tahu kalau kita beli melalui akaun Gap sebulan 1 gram, sebab akaun Gap harga dia lebih murah. Okey, akaun Gap ni sebulan kita hari ni 1 gram, hari ni 1 gram hanya 26 berapa tadi? Sekejap Mami tengok balik. 261 sahaja. Tengok berbeza tak? 1 gram melalui akaun Gap 261. Tapi kalau 1 gram edisi yang terhad macam ni, dia harga dia 350. Kita boleh beli satu dan simpan untuk koleksi kita. Okey, kita beli satu simpan. Tapi kalau kita memang istiqomah nak menyimpan sebulan 1 gram, seeloknya simpan dalam akaun Gap sebulan 1 gram. Bila dah cukup 10 bulan, kita boleh keluarkan yang 10 gram macam ni. Kita keluarkan gold bar yang agak lebih besar, 10 gram yang macam ni. Itu lebih berbaloi. Tapi kalau sekali-sekali kita nak beli yang satu ni, edisi macam ni, sebab kita minat edisi dia, okey, boleh. Tak ada masalah. Boleh beli. Okey, kalau kita berminat. Gitu. Sekejap. Ada lagi tak soalan sekejap nak? Abby nanti Mami baca kalau saya nak beli satu. Okey. Amim, boleh faham nak? Amim ke betul? Amim 1991. Rasa boleh faham. Kalau saya nak beli 1 gram, harap-harap boleh faham. Saya nak menyimpan untuk anak-anak. Yes. Sheila. Sheila. Oh, Sheila. Sebut nama Sheila. Okey, Sheila. Yes. Untuk anak-anak yang terbaik untuk kita simpan akaun Gap. Untuk akaun Gap, dia adalah untuk simpanan jangka masa panjang. Kita setkan matlamat. Untuk apa kita simpan emas. Contoh, kita nak simpan untuk anak kita, untuk dana pendidikan dia. Yang tu yang seeloknya kita simpan dalam akaun Gap. Simpanlah sebulan 1 gram. Atau sebulan kita ada duit lebih sikit, bulan ni dapat duit air sinar, aku nak simpan 5 gram. Silakan simpan 5 gram, simpan ni sampai dah dia mencapai umur 18 tahun. Bila dia dah capai umur 18 tahun, dia nak masuk U, kita boleh gunakan emas-emas ni untuk dana pendidikan dia. Kita boleh jual. Okey, ataupun kita boleh pajak. Pajak ni kena tahu juga, janji kena tahu, sebab pajak ni kalau kita nak pajak, kalau kita tahu macam mana nak bayar balik, okey, silakan pajak. Kita ada orang kata ada income untuk tebus balik, okey. Tapi kalaulah kita tak ada income untuk tebus balik, bila kita pajak, seeloknya kita jual sahaja. Sebab kita tak nak hidup dalam hutang. Hutang, fikiran hutang ni berserabut kepala otak. Rambut daripada banyak boleh jadi botak. Gitu. Kan? Jadi seeloknya kalau kata kita rasa kita jual saja dulu, bila kita mampu esok ni kita beli balik dan kumpul balik sikit-sikit. Tapi janji simpan emas kena ada matlamat. Letakkan set matlamat untuk apa? Untuk beli rumah pertama, untuk dana pendidikan anak-anak, untuk dana masa tua kita, ataupun untuk kahwin. Kahwin lagi satu janganlah. Kahwin satu saja. Okey. Dan untuk nak pergi ke Mekah ke, nak pergi ke haji, nak pergi buat haji ke apa, yang tu kita set matlamat. Bila sampai matlamat kita tu, kita jual saja emas tu. Tak payah pajak, bagi pendapat Gaina lah. Tapi terpulang kalau kita ada dana untuk tebus balik, kita sayang emas tu, silakan pajak. Sebab pajak ni kita menjana hutang. Okey, Gap tu apa Kak? Saya baru masuk. Okey, sekejap nanti saat kita tengok dekat ni pula. Soalan. Assalamualaikum Mami. Waalaikumsalam Nur Kharira. Ada tadi soalan, harga angsuran EPP ni tak akan berubah kan walaupun harga EPP tu berbeza? Ya betul. Okey, Aina, harga EPP dia tak akan berubah masa kita lock
Hari ni contoh hari ni kita tengok. Hari ni harga sangat cantik nah. Siapa yang nak beli boleh bermula hari ni sebab harga memang macam ni. Memang cantik sangat sebab harga agak jatuh hari ni. Okey, harga tertinggi, okey, Mami sebut tentang harga sikit. Harga tertinggi adalah 300, pernah capai 304 harga tertinggi nah. 304. Tapi harga hari ni dia jatuh agak banyak juga. Harga hari ni hanya 261 sahaja. Jadi kalau siapa yang dah dapat duit iSINA tu ataupun ada duit, mula dalam akaun Gap pun tak apa, mula ansuran pun tak apa. Ansuran contoh kita lock 10 gram ni buat ansuran 4 kali atau 1 dinar ni buat 4 kali. Ambil harga tu kita bahagi 4. Nah, boleh. Okey, harga okey, masa kita lock EPP tak habis banyak lagi. Tak habis jawab lagi kita. Sofia. Okey, harga dia memang tetap kekal kat situ. Kalau kita lock hari ni, harga dia makna tak berubah. Walaupun harga tu dah naik RM500 per gram, harga EPP tu tetap kekal sebab dia dah keluar jadual pembayaran kita setiap bulan berapa-berapa. Contoh kalau kita buat ansuran, contoh kita nak lock 10 gram ni 4 kali bayar. Bila kita dah lock, dia akan keluarkan jadual. Sebulan bayar berapa, dia akan kekal dengan harga hari ni. Bermakna kalau kata kita ambil EPP, ansuran secara ni, bermakna kita beli emas di masa hadapan dengan harga hari ni. Contoh kita beli hari ni, kita dah lock harga hari ni, bila 10 bulan lagi baru kita dapat barang tu, kita dah lock harga tu. Walaupun 10 bulan lagi harga dah naik 500 per gram, tapi kita masih tetap bayar dengan harga yang sama. Sekejap Mami tengok soalan banyak. Okey, faham. Assalamualaikum Ustaz. Kak, kalau kita dah beli 15k, 15k dalam bentuk Gap plus Wellcard, macam mana nak tahu yang kita ni priority dealer? Adakah PG akan okey, Muhammad Zamri. Okey, kalau kita dah lock 15k, kita dah lock 15,000 untuk jadi priority dealer, kita dah bayar Wellcard dan kita dah bayar first payment. Okey, ingat untuk sesiapa yang join jadi dealer, kalau kata kita dah bayar first payment, dengan Wellcard, kita dah entitled sebagai dealer walaupun kita tak dapat email lagi. Okey, email akan dapat. Bila kita join jadi dealer, dia akan hantar email dekat kita. So kita kena tunggu email sebab sekarang ni ramai sangat yang jadi dealer. Ramai sangat yang rebut untuk jadi normal dealer dan priority dealer. Terlampau ramai, so staff tak sempat nak hantar email. Kita tunggu sajalah. Selalunya ambil masa dalam seminggu, tapi kali ni rasa macam dalam 2 minggu tak dapat lagi nah. Zamri, kalau dah daftar untuk jadi dealer, dah buat first payment dan dah buat Wellcard, boleh recruit orang. Kalau siapa-siapa yang nak join, kita boleh recruit. Maksud dia kita dah boleh ambil dia punya nama, IC number, email, phone number untuk berdaftar. Kalau kata tak ada ni, boleh forward dekat Kak Ina tolongkan daftar. Sebab kalau selagi kita tak dapat email daripada Public Gold mengatakan kita dealer, okey, selagi kita tak dapat email mengatakan kita dealer, kita tak boleh register new customer. Kalau kita dah dapat email, bermakna dalam website tu, bila kita login, kita akan entitled sebagai dealer. So kita boleh daftar customer melalui online sendiri sebab kita dah dealer. Zamri, boleh faham no? Okey, Mami Mami jawab ni tak? Okey, gap tu apa? Okey, sorry terlambat jawab untuk Titi. Sekejap Kak Ina mai dekat FB pula. Okey Titi, untuk gap ni apa? Gap ni adalah akaun simpanan emas yang berkali-kali, berulang-ulang kali Kak Ina terangkan. Okey, gap adalah akaun simpanan emas yang berasaskan kepada emas fizikal yang kita boleh bermula hanya dengan RM100 sebagai simpanan. Minimum simpanan kita hanya RM100. Bermakna kita kumpul dalam akaun simpanan tu yang dinamakan akaun simpanan Gap tu. Kita kumpul sikit. Bila dah cukup, kata contoh cukup dah 1 dinar atau 10 gram, kita boleh keluarkan. Kalau kata dalam akaun Gap kita ni, kata ada 101 gram.
Contohlah kita dah kumpul-kumpul, berpeluh-peluh sampai mulut-mulut. Okey, dah kumpul-kumpul, ada 101 gram. Bermakna kita boleh keluarkan 100 gram sekeping, ataupun kita boleh keluarkan 50 gram 2 keping, atau kita boleh keluarkan 10 gram 10 keping, atau kita boleh campur-campur nak keluarkan dinar dan gold bar. Terpulang dekat kita dengan syarat kita kena ada minimum balance dalam account gap tu 1 gram. Kena ada minimum untuk aktifkan akaun. Konsep dia konsep yang sama juga dengan akaun bank kita di akaun bank lah, cumanya duit yang kita simpan dalam akaun gap ni dia akan tukar kepada gram emas. Okey, duit yang kita simpan dalam akaun gap ni dia akan tukar kepada gram emas ikut harga semasa. Contoh hari ni, kalau kata kita simpan 261, bermakna kita akan dapat 1 gram. Okey, kalau kita simpan 261, makna kita akan dapat 1 gram. Sebab hari ni harga 1 gram 261. Harga gap akan berubah setiap hari sekali, pukul 12.30 malam. Tapi kalaulah kata kita simpan RM100, kita simpan RM100, bermakna kita akan dapat dalam 0.3831 gram. Kita akan dapat 0.3831 gram dalam akaun gap kita. Sebab dia akan bahagi RM100 tu bahagi dengan 261. Kak Ina terangkan dengan jelas, harap-harap boleh faham. Okey, kita pergi dekat TT FB nah. Mami, kalau dalam gap tu boleh tukar ke setengah. Okey, dalam gap tu boleh, Nur Kharirah. Okey, dalam gap tu dia punya syarat untuk keluarkan daripada akaun gap. Okey, syarat apa yang kita perlukan untuk keluar daripada akaun gap ni? Okey, syarat dia minimum pengeluaran daripada akaun gap ni adalah 1 gram. Okey, 1 gram kita boleh keluarkan. Minimum pengeluaran daripada akaun gap ni adalah 1 gram. Bermakna 0.5 gram kita tak boleh nak keluarkan. Okey, kita tak boleh nak keluarkan 0.5 gram. Yang paling minimum kita kena keluarkan 1 gram. Jadi untuk dinar, 1 dinar atau half dinar, setengah dinar, 1 dinar atau setengah dinar kita boleh keluarkan daripada kita boleh keluarkan daripada akaun gap ni. Kita boleh keluarkan sama ada 1 dinar ataupun half dinar. Okey, boleh faham lah? Betul, hutang jangan jadi. Betul, hutang ni jangan kita buat hutang sebab berserabut kepala otak. Lama-lama rambut jadi botak. Gitu. Okey. Allahu Akbar. Kamah aku jatuh dah. Allah salah. Ayak ke dia buat main? Ayak sekejap. Okey, kalau kita beli dinar, okey, soalan dia nak, kalau kita beli dinar atau gold bar atau barang kemas, okey, dan pilih untuk pos hantar dekat kita, ada insurans ke kalau loss in transit? Okey, kalau kata kita nak beli dengan public gold, okey, public gold ni dia ada gold bar, ada dinar dan juga ada barang kemas. Okey, barang kemas pun banyak ada. Pilih yang mana satu yang berkenan di hati. Okey, kita ada juga gold bar, kita ada juga dinar dan kita ada juga barang kemas. Kalau lah kata kita nak suruh pos sampai rumah, boleh, dia ada insurans cover. Jangan susah hati takut barang tak sampai sebab dia ada insurans cover. Setakat ni alhamdulillah siapa yang suruh pos semua selamat sampai. Okey, selamat sampai. Okey, sekejap kita baca TT pula. Sheila, so nak Allah, depa ni pun nak join sekejap. Sheila, so nak jual lebih baik lah ya. Kalau kata kita nak guna duit lah, terpulang Sheila, kalau kita rasa kita mampu untuk bayar masa ada dekat pajak tu, bila kita nak pajak, sebab upah simpan untuk pajak pun agak tinggi nah. Upah simpan di pajak gadai agak tinggi. Kalau kita rasa kita mampu untuk bayar upah simpan dan hutang yang kita nak buat dekat arah Nur tu, okey, seeloknya boleh kita pajak. Tapi kalau kita rasa kita tak nak berserabut dengan hutang, macam okey, pendapat bagi mami, kalau kata daripada nak jual kalau daripada nak jual ataupun nak pajak, mami pilih untuk jual. Mami akan jual dulu kalau mami nak guna duit. Nanti bila ada duit, mami akan
akan beli dan tambah. So tapi kalau kita rasa kita pajak dan kita mampu ambil balik sebab kita ada pekerjaan, macam Mami tak ada pekerjaan tetap kan. So bila kita ada pekerjaan tetap, kita ada gaji tetap, so kita boleh dapat bulan-bulan, so boleh pajak dan tebus balik nanti kemudian. Kalau kita okey, yang ni dah jawab. Okey, Mami faham. Untuk dealer tu 10k termasuk gold premium tak? Okey, untuk jadi dealer dengan 10k. 10k ni yes, termasuk dengan gold premium. Okey, termasuk dengan gold premium. Pilihlah barang yang mana kita nak, dia akan pilih, janji dia punya dalam satu receipt tu 10k kita boleh jadi normal dealer. Tapi ada tapi. Okey, tapi Rozi, kalau kata nak yang murah, kita nak jadi dealer, kita nak menjana income, kita nak buat duit, duduk di rumah boleh jana income. So kita boleh ambil yang lebih murah. Macam mana lebih murah? Dengan pembelian barang kemas 916, dengan pembelian barang kemas 916 hanya RM3,000. Okey, pembelian barang kemas 916 hanya dengan pembelian RM3,000 kita boleh jadi normal dealer. Okey, pembelian RM3,000 kita boleh jadi normal dealer. Pembelian RM5,000 kita boleh jadi priority dealer. Yang tu lebih murah berbanding kita beli gold bar. Terpulang dekat sendiri sebab ada setengah orang dia kata tak nak barang kemasan. Saat Mami tengok ada lagi tak dekat ni. Okey, terpulang kat kita. Public Gold ni. Ya, Public Gold Fazil 5755. Terima kasih join semua. Kalau kata yang belum follow tu, boleh follow Mami dekat aktiviti ni lah. Sekejap lah FB saat Mami baca ni. Sorry, increase kalau tak simpan dalam akaun gap, tiba-tiba Public Gold jadi apa-apa. Maaf, jadi macam mana ya dulu. Okey, sekarang ni Public Gold, sekarang ni Public Gold dah 13 tahun dekat 13 tahun, sorry. Public Gold dah 13 tahun di Malaysia. Kita kena faham Public Gold dah 13 tahun dan Public Gold semakin berkembang. Okey, semakin berkembang, semakin naik lah sekarang ni. Dan kita ada buka pula PG Mall, iaitu shopping online melalui macam Lazada, macam Shopee kan, kita ada buka daripada Public Gold sendiri, kita ada buka. Lagi satu, Public Gold ada ambil insurance cover, iaitu loan pack. Kalau jadi apa-apa, insurance tu akan cover lah untuk kita. Dan kalau kata untuk gap ni, kita simpan sampai capai matlamat kita, ambil dan simpan sendiri. Kalau rasa tak yakin, okey Amin, kalau rasa tak yakin, kita ambil, kita simpan sendiri. Sebab Public Gold ada 3 kaedah pembelian. Terpulang dekat kita sama ada nak A, B atau C. Kalau kita rasa dengan gap, kita rasa tak yakin, kita tidur malam pun tak boleh lena sebab Public Gold simpan. Saat lagi Public Gold jadi apa-apa, saat lagi kita tidur malam tak lena, seeloknya kita beli secara full payment dan kita simpan sendiri. Tapi kalau setengah orang ada yang jenis beli emas tak nak simpan sendiri, dia tak nak, dia takut risiko kehilangan, dia fikir tempat mana nak simpan apa semua, dia boleh simpan dengan akaun gap. Sebab simpan dalam akaun gap adalah free, tak payah bayar apa-apa pun. Public Gold bagi free saja kat hampa simpan. Okey, jadi kalau kata kita rasa tidak lena dengan kita tak simpan emas tu di rumah, so kita beli melalui akaun gap. Kalau kita rasa kita tak boleh tidak lena sebab kita simpan dalam gap, kita susah hati takut Public Gold jadi apa-apa, ambil dan simpan sendiri. Tak ada masalah tu, kita boleh pilih yang mana kita nak. Boleh beli secara EPP, Amin. Kalau nak beli secara EPP, iaitu ansuran 4 kali atau 10 kali. Habis bayar, kita pergi ambil barang tu dan kita simpan sendiri. Ataupun boleh suruh Public Gold postkan. Okey, Mami nak jual kat mana? Okey, Nana Jannah, sedap nama. Tak perlu. Okey, Nana Jannah. Okey, nak jual. Seeloknya kalau beli emas Public Gold, jual balik dekat Public Gold. Kalau beli emas Pokong, jual balik dekat Pokong. Kalau beli emas Habib, jual balik dekat Habib. Kalau beli emas Cin, entah lupa dah aku. Beli balik kat orang, jual balik kat orang tu. Sebab kita boleh jual di mana-mana tempat yang kita suka. Boleh jual kat mana-mana pun yang kita suka. Beli emas Public Gold ni nak jual kat Pokong, nak jual kat Habib, boleh. Siapa kata tak boleh? Boleh. Tapi depa akan ambil dengan harga yang kurang, susut nilai mereka akan jadi tinggi. Jadi seeloknya beli dekat Public Gold, jual balik kat Public Gold. Sebab Public Gold dah bagi jaminan, walau
Kalau apa pun terjadi pada emas dia, terbelah 8 ke, kemek ke, gigit sampai ada bentuk gigi kat sini ke, gigi hampa gigi Dracula tu kan, gigit sampai tembus tu, bila kita nak jual balik, Public Gold dah bagi jaminan kita boleh jual balik. Sebab Public Gold dia tak ada banyak cerewet dah, tak ada banyak orang kata apa, banyak cikadak lah, kata tak ada banyak cikadak. Kita boleh beli dan bila apa-apa berlaku pun dia akan tetap terima emas kita tu. Okey. Sekejap sorry, in case okey, dah baca tadi soalan dekat Titi. Ada lagi soalan, kalau boleh tanya orang kat Titi. Okey, Titi dah habiskan soalan, tak ada. Okey, terima kasih siapa yang join. Thank you. Okey, kita tengok baca dekat sini. Saya ambil 10 gram bunga emas guna JIT. Alhamdulillah sampai di rumah. Alhamdulillah. Tu dia. Muhammad Yazli kata dia dah ambil 10 gram by post. Okey, JIT ni apa? Makna dia by post lah. JIT, Gold in Transit. Dia dah pernah ambil. Dia dah buat Gold in Transit sebab dia ada cover insurance lah. Berapa lama tu guna JIT selalunya adalah seminggu ke 2 minggu lah. Tapi in case sebab sekarang COVID ni agak lambat sikit. Tapi Public Gold bagi jaminan pasti akan sampai. Okay. Boleh di post juga. Ya, boleh di post juga. Boleh. Awak yang Nik Rahayu gelak sakan tu. Okay. Gigi Dracula. Oh, gigi Dracula. Ya, dulu Mami ada gigi Dracula. Okey, dulu Mami yang gigi ni, gigi atas ni ada gigi siung. Ada 2 gigi siung tu memang macam gigi Dracula. Siapa member-member sekolah, member-member yang dulu-dulu, memang kalau jumpa, memang gigi tu lah yang menjadi ingatan mereka. Mereka panggil gigi Dracula. Sebab ada 2-2 belah. Sebab tu Mami sebut gigi Dracula. Sebab gigi Mami dulu Dracula. Tapi sekarang ni, dah buat gigi sikit, jadi okey lah. Gigi sama sikit. Oh, rantai tangan Koko. Amboi Anja. Nampak aja no. Mami tunjuk barang kemas. Dia nampak saja Mami tunjuk barang kemas. Okey, ada saja Anja. Macam-macam. Koko ni ada macam-macam saiz. Kita boleh tengok dekat website dan pilih saiz sendiri. Dia ada yang Koko ni pun suka terbelit-belit. Mami malas nak perbetul. Okey, dia ada macam ni yang perut ulapnya. Okey, ni yang perut ulapnya nah. Okey, dia ada Koko yang macam ni, yang sikit-sikit. Yang ni boleh bagi ke anak ke kan. Terpulang dia ada macam-macam saiz. Boleh tengok dekat website. Boleh tengok kat website. Website mana? Pergi saja dekat website PG Mall lah. Pergi kat PG Mall, klik dekat PG Jewel. Okey, pergi dekat PG Mall, klik dekat PG Jewel. Mulut semua habis kering dah. Okey, sekejap kita tengok Mami rantai Koko tu. Maknanya Mami kena pergi Public Gold ke nak jual. Ya, Jana, dia tak boleh post-post noh. Sat lagi tak sampai, nak salah siapa? Siapa yang salah? Saat Mami minum air dulu. Sekejap. Sebab beli ket tak boleh banyak terus kat sini. Boleh. Hang tekan kat buy now tu. Hang tekan kat buy now masuk new site. New site. Masuk new site. Tu dia cantik. Okey, maknanya Mami pergi. Ya, kena pergi Nana Jana. Okey, kalau kata kita jual, contoh kalau kita beli melalui account Gap. Okey, kita beli melalui account Gap Jana. Dengar nah. Kalau kita beli melalui account Gap, kita tak payah pergi kat Public Gold. Tak perlu sebab kita buat melalui online sahaja. Okey, kalau beli melalui account Gap, terus kita buat jualan melalui online dan tak payah pergi. Depa akan bank in duit kita direct ke dalam akaun simpanan kita. Sebab tu masa kita mula-mula beli, dia akan nak akaun simpanan kita tu lah. Okey, dia nak buku simpanan kita, dia nak profile kita, dia nak statement, akaun statement tu semualah. Okey, kalau beli kat website boleh EPP ke? Ya, boleh Anja. Mana yang untuk barang kemas ke? Okey, barang kemas ya, boleh EPP 6 kali. Okey, barang kemas pun dia akan bagi untuk kalau siapa yang nak jadi dealer dengan pembelian barang kemas, dia boleh beli RM3,000 ataupun RM3,000 untuk normal dealer dan RM5,000 untuk priority dealer, dan kita boleh buat EPP 6 kali. Dan satu lagi tambahan, kita kena beli well card lah. Well card tu Mami tak ada pula kat sini. Well card tu untuk tandanya kita adalah dealer, macam kad dealer kita lah. Dia ada nama kat situ, ada status kita, dia ada well card tu dia ada nama kita, status kita dan PG code kita. Dan dia ada 0.5 gram kat well card tu. Okey, sekejap kita tengok Titi ada soalan tak?
Okey, kalau ada soalan boleh bertanya ya geng-geng Titi. Kalau ada soalan tentang emas, tak kisah pajak ke, arah nu ke, zakat ke, boleh tanya. Macam mana nak apply dalam website. Okey, Anja nanti WhatsApp dekat Mami. Kalau kata dalam website tu, dia Anja dah ada PG code. Cumanya kita buka website Public Gold, klik dekat PG Jewel, kita pilih je barang yang mana kita nak, masukkan dalam kad, lepas tu klik dekat kad tu, terus kita buat bila sampai dekat, kita buat pembelian macam biasa. Untuk APP tu buat pembelian macam biasa, cumanya bila sampai dekat bank untuk kita nak transfer tu kan, dia akan masuk ke bank punya statement untuk kita bank punya ni, untuk kita login bank kita untuk transfer duit tu, untuk pembayaran tu, yang tu keluar terus. Tak payah buat pembayaran kat situ. Lepas tu kita masuk balik, kita cari order number, screenshot order number. Lepas tu forward dekat si Maple, staff yang uruskan PJ Jewel. Screenshot order number tu forward dekat Maple, bagi tahu Maple saya nak buat 6 kali ansuran. So Maple akan buat jadual pembayaran sebanyak 6 kali kan. Lepas tu kita ikutlah jadual pembayaran tu. Nanti nak cuba. Okey, boleh cuba. Okey, kalau beli barang kemas untuk jadi dealer RM3,000 atau RM5,000 tu, termasuk harga upah ke? Ya, and okey, dia harga bersih. Dia termasuk harga upah dan termasuk harga upah, tapi sebab pembelian barang kemas yang RM3,000 kita akan dapat diskaun sebanyak 1%, dan RM5,000 kita akan dapat diskaun sebanyak 1.5%. Dia tak boleh kira yang diskaun tu. Dia akan kira RM3,000 tu selepas diskaun. Dia kena cukup RM3,000, iaitu harga bersih. Harga bersih nak RM3,000 atau RM5,000 tu harga bersih. Okey, Mami, yang 10 gram tu HQ atau branch yang post pada kita. Untuk 10 gram kalau kita buat GIT, branch akan tolong sampaikan pada HQ. Yang post tu adalah HQ. Okey, HQ yang akan postkan. Ya, sekarang bukan Shelly lagi, sekarang Maple yang ambil alih untuk barang kemas. PG Jewel, Maple, Shelly jaga Aurora sekarang. Okey, sekejap kita tengok. Ada apa-apa soalan lagi boleh tanya. Okey, sekarang. Okey, satu lagi, ramai yang nak beli emas, ramai juga yang nak beli emas tapi dia takut nak bayar zakat. Ada pattern ni juga manusia yang jadi macam ni. Dia takut nak bayar zakat. Okey, dia nak beli emas tapi dia kata Allah tak nak lah, kena bayar zakat. Okey, Mami nak bagi tahu sekali lagi bukan kedekut, sebenarnya tak ada ilmu. Sebenarnya duit yang kita simpan dekat bank pun kita kena bayar zakat, cik oi. Jangan anggap beli emas sahaja kita kena bayar zakat. Jangan anggap kita nak beli emas, kita takutlah tak nak lah beli emas, lagi aku kena bayar zakat pula, bayar setiap tahun zakat, tak nak lah. Jangan sebab duit di bank pun kita kena keluarkan zakat. Cuma yang bestnya bila kita simpan emas, ramai yang akan ingatkan kita tentang zakat. Kita sendiri pun akan alert tentang zakat kalau kita simpan emas. Kadang tu setengah orang terlampau alert sangat. Dia simpan 1 dinar saja. Dia simpan 1 dinar, dia tanya, "Kak, nak bayar zakat berapa ni, Kak? Saya dah simpan 1 dinar." Okey, 1 dinar ni tak payah bayar zakat sayang. Okey, 1 dinar ni tak payah bayar zakat. Okey, zakat kita kena bayar. Okey, satu lagi silap, belum lagi masuk tu. Okey, untuk orang yang takut kena bayar zakat ni, Mami bagi tahu, simpan duit di bank pun kena bayar zakat. Dan satu lagi, zakat ni duit yang kita keluarkan ke jalan Allah. Sebenarnya harta yang ada kat dunia ni, walaupun 1 lori kita ada harta kita ada berkilo-kilo emas kita, tapi yang tu bukanlah harta kita, bukan kita yang punya. Okey, yang tu adalah Allah yang punya. Allah bagi pinjaman kat kita sahaja. Apa yang kita punya adalah apa yang kita keluarkan ke jalan Allah. Jadi kalau kita keluarkan zakat, itulah harta kita sebenarnya. Jadi jangan takut nak beli emas, takut kena keluar zakat. Beli emas memang kena keluar zakat, tapi kita keluarkan zakat itu harta kita. Okey, jangan takut. Dan satu lagi, zakat hanya dikenakan bila dah cukup haul dan cukup nisab. Okey, apa pula haul ni? Apa pula nisab ni, Mami? Oi, gitu. Okey, haul adalah
cukup masa dia haul ni adalah 1 tahun. Okey, 1 tahun tu adalah haul, maksudnya jangka masa. Kita simpan emas dalam jangka masa setahun dia kira lah. Dan dia punya nisab ni adalah pengiraan dia. Bermakna kalau kita simpan 85 gram dan ke atas, kita kena keluarkan zakat dalam 2.5% daripada harga semasa kita. Okey, zakat kita kena keluarkan 2.5% daripada harga semasa. Okey, bila kita dah simpan selama setahun. Bila kita dah simpan selama setahun. Ingat tu, simpan selama setahun, kita simpan 85 gram dan ke atas. Okey, 85 gram dan ke atas, kita kena bayar zakat sebanyak 2.5% daripada harga semasa. Tapi kalau kata kita simpan dinar, okey, kita simpan dinar, zakat dia mudah mudah sangat untuk kita kira zakat dia. Macam mana? Simpan 20 dinar, okey, simpan 20 dinar selama setahun, simpan 20 dinar selama setahun, kita kena bayar zakat sebanyak setengah dinar. Mudah sangat. Simpan 20 dinar selama setahun, kita kena bayar 1/2 dinar. Okey, sekejap. Ada lagi tak Titi? Okey, kita tengok Titi tak ada soalan. Okey, ya, saya jumpa customer takut. Betul, memang banyak. Kita ni dealer, kalau kita dealer, kita akan jumpa banyak ragam, macam-macam ragam customer yang ada. Yang takut nak bayar zakat lah, yang takut nak beli emas lah, yang takut nak simpan dalam gap, yang takut nak simpan sendiri, yang beli satu dinar ni pun takut nak simpan sendiri. Macam-macam ragam ada, no? Okay, voucher Mami, voucher dinar kita voucher dealer kita boleh bagi pada customer kan. Saya dah jadi dealer. Kalau yang nak jadi dealer tu, nak beli cash, saya boleh yang tu Rosie tak pastilah boleh bagi ke orang, tapi rasanya macam tak ada nama. Boleh kot kita bagi ke orang. Nah Rosie, boleh rasanya tak ada masalah benda tu. Okey, kedekut tu tak nak. Betul. Tadi baru sepupu Mami bagi tahu kedekut, orang yang kedekut, dan satu lagi dia tak ada ilmu lah sebenarnya. Okey, Sat, kita tengok ada soalan tak dekat Titi ni. Okey, kalau ada soalan boleh tanya. Kalau tak ada soalan, kita nak bye-bye dah. Dia tak boleh lama-lama. Dia sekejap-sekejap je. Lama-lama orang cemuih. Kan ada soalan lagi tak? Tanya apa sahaja zakat tadi Mami dah habaqkan. Kalau dinar senang, simpan 20 dinar, bayar half dinar. Kalau kata ni, okey, Arahno, nak tanya soalan Arahno tak? Okey, Arahno, kita ada ilmu sikit kita kongsi je lah. Untuk Arahno, kalau lah contoh kita nak kita ada setengah orang, dia suka beli yang kecil-kecil. Dia kata mudah diarahnukan. Contoh dia suka beli yang 10 gram ni, 5 keping ke. Dia kata bila nak arahnu, bila nak guna duit sikit, dia boleh pajak dalam 10 gram ni saja. Tapi kalau lah kata dia beli yang 100 gram. Contoh dia beli yang 100 gram. Bila dia nak pajak, macam contoh dia nak gunakan duit yang sikit lah. Dia nak gunakan dalam 2,000. Dia nak gunakan dalam 2,000. Dia nak takkan dia nak pajak yang 100 gram. Sebab dia tak ada yang kecil-kecil ni. Dia ada yang besar saja yang ada 100 gram. Dia nak guna duit ni urgent. Dia nak pergi pajak. Takkan dia nak pajak yang 100 gram tu. Bila kita pajak yang 100 gram, cuma kita nak perlukan duit dalam RM2,000, akan merugikan kita sebenarnya. Nah? Sebab tu untuk orang yang simpan beli yang 100 gram, beli untuk yang pelaburan lah 100 gram, 250 gram, dia kena ada juga yang kecil-kecil macam ni. Dia kena ada juga yang 10 gram, 1 dinar. Sebab yang ni semua memudahkan kita untuk pajakkan nanti masa kita nak guna duit yang sikit. Sebab apa? Contoh kalau kata ada yang tanya dekat Mami, saya ada 50 gram dan saya ada 10 gram 5 keping. Dia ada 50 gram sekeping dan dia ada juga 10 gram 5 keping. Saya nak guna duit agak banyak jugalah. Kalau saya pajak 50 gram ni berbaloi lah untuk saya nak guna tu. Okey, kita boleh dia tanya sama ada dia nak pajak yang 50 gram sekeping ataupun nak pajak yang 10 gram ni 5 keping. Bagi pendapat Mami, kita pajakkan yang 10 gram ni 5 keping.
Sebab apa Mami kata macam tu? Sebab kita pajakkan 10 gram yang 5 keping ni, kita lebih mudah untuk nak tebus balik. Bila ada duit, kita tebus balik 10 gram. So, dia upah simpan dia akan berkurang. Daripada 50 gram, dia akan jadi upah simpan dia kepada 40 gram. Ada duit lagi, kita tebus lagi 10 gram. Kita keluarkan lagi 10 gram. Jadi, upah simpan dia kita hanya bayar pada 30 gram. Dia macam tu. Dia senang kita nak tebus balik. Tapi, kalau kita pajak yang 50 gram seketui tu, agak susah kita nak tebus balik. Sebab apa? Hutang memang senang. Yang paling payah tu nak bayar hutang. Kita kena ingat tu nah, hutang, kita nak buat hutang memang sangat mudah. Nak bayar hutang tu yang payah. Okey, Mami orang mana 10 3K ke? Mami orang mana 10 3K tu apa? Tak faham lah Shirash. Mami orang mana? Mami orang mana tu 10 3K ke? Dia ingat. Mami tak faham lah. Shira Yayu, tanya lain. Tanya soalan lain bagi Mami faham. Mami orang mana? Mana tu 10. Saat tak tahu nak buat ayat. Tak tahu nak pusing. Tanya lain bagi Mami faham. Mami ni orang lama, kena tulis penuh. Baru nak faham. Okey, orang kedekut. Saat Mami nak yang Mami yang APP tu habis bayar kena pergi collect kat branch ke? Ya, Nik Nurul. Terpulang kat kita. Kita nak suruh branch postkan pun boleh. Gunakan GIT. Kita kena bayar lah untuk duit postage tu, cover insurance tu kita kena bayar. Ataupun kita boleh pergi ambil dekat branch. Okey, macam mana kita nak ambil kat branch? Mula-mula kita kena WhatsApp dulu dekat branch yang kita nak pergi ambil tu. Tanya stok ada ke tak ada. Kalau dia kata ada, kita terus buat appointment melalui online. Kita kena buat appointment melalui online. Public Go ada servis pajakan ke? Ya, ada Aina. Ada servis pajakan melalui KDE. Public Go ada buat, dia namakan KDE. Koperasi Dagang Emas. Okey, Koperasi Dagang Emas, KDE. Yang tu Public Go handle KDE. Okey, rasanya dah tak ada soalan dah untuk sini. Ada tak yang Mami terlepas pandang, boleh tanya balik. Untuk yang ni boleh tak sana? Boleh tak Najwa Fra? Boleh tak apa? Okey, siapa yang nak join untuk TT ni? Untuk TT ni boleh klik dekat bio link, pergi dekat Mami punya dekat page TT tu, dekat atas tu ada bio link kan. Klik kat bio link tu. Klik dekat situ, boleh tekan gold bar atau dinar. Sebab tekan kat situ pun ada juga yang tanya, Mami banyak sangat nak tekan yang mana satu. Okey, tekan dekat gold bar dan dinar. So Mami tahu dia nak tahu tentang gold bar dan dinar, atau tekan public gold untuk tahu public gold, ataupun gap untuk tahu gap. Boleh klik dekat situ. Mami tahu apa yang dia nak tahu. Okey, Mami rasa setakat tu sahaja live untuk hari ni. InsyaAllah kalau kata free besok Mami buat lagi. Boleh bertanya lagi soalan macam-macam, nak tanya emas, gold bar ke, dinar ke, ataupun barang kemas, boleh. Okey, Mami nak sudahkan. Kalau ada tersilap, terkasar bahasa atau apa-apa, harap dimaafkan. InsyaAllah kita jumpa lagi. Kita tak boleh buat lama-lama. Sebab apa? Mulut kering. Harga 10 gram tu berapa? Okey, sekejap. Harga 10 gram tu. Okey, 10 gram ni harga dia hari ni Harga dia hari ni 2603. Okey, 2603 kita kena campur dengan premium. Premium tu semua kena bayar cost transportation daripada HQ hantar ke branch-branch. Premium dia RM10. Premium dia RM15. Okey, campur dengan RM15. So dalam 2618. Okey, 2618. Untuk 20 gram 5194. Okey, 5194. Shira Ayu boleh WhatsApp dekat Mami 0134506989. Okey, 0134506989. Okey, yang ni harga dia kita boleh tengok kat sini. Sini adalah website. Okey, website Public Gold. Tu dia. Dia ada harga semua tertera kat situ.
Okey, kita boleh buka website Public Gold. Harga dia semua tertera dekat situ. Okey. Okey, setakat tu sahaja. Kalau siapa-siapa yang masih tak faham untuk FB ni, boleh WhatsApp dekat Mami anytime insya-Allah. Cuma kadang-kadang lambat sikit jawab. Lambat tu faham lah, ramai mesej yang masuk kan. Kadang-kadang tak sempat nak balas dengan family lagi, dengan macam-macam lagi kan. So boleh-boleh. Dan satu lagi, boleh follow Mami yang untuk FB ni, boleh follow Mami dekat TT. Dan untuk geng-geng TT, boleh follow Mami dekat FB. Mami punya FB nama Mazlifah Omar. Okay, Mami punya FB nama Mazlifah Omar. Dan Mami punya TT nama Mami Litlak. Gitu Okay, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain siaran lah. Okey, yang ni sementara tu nak habis dah. Mami tunjuk yang ni adalah koleksi 1 gram. Macam-macam koleksi ada. Yang ni adalah yang ni apa? Boy. Okey, yang ni adalah boy. Yang ni pun boy juga. Dia dua versi. Dan yang ni adalah COVID. Yang ni dah tak ada dah. Sekarang 400 no harga yang ni. Yang ni sekarang 400 COVID. Yang ni pun Wira Negaraku. Sempena COVID juga, Wira Negaraku. Yang ni Tom and Jerry. Okey, siapa yang nak 1 gram ni semua boleh beli dekat website PG Mall lah. Boleh beli direct. Okey, yang ni dia buat apa nak? Batman. Okey, Batman Forever. Yang ni Wakanda. Okey, Wakanda. Boleh beli dekat PG Mall lah. Kalau siapa yang tak tahu, dia WhatsApp dulu. Okey, yang ni Avenger. Yang ni Superman. Okey, yang ni Wira Negaraku juga. Yang ni Batik Sogan. Okey, Batik Sogan. Yang ni PM kita, Muhyiddin Yassin. Yang ni Mau Duit Ke? Merdeka. Okey. Mau Duit Ke? Merdeka. Okey, yang ni Raya, koleksi Raya edisi. Okey, yang tu sahaja untuk hari ini. Ada lagi banyak koleksi-koleksi yang lain. InsyaAllah nanti kita jumpa lagi, kita tengok lagi. Okey, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ber-PKP. Jaga diri, jaga kesihatan, jaga kebersihan, jaga segala-galanya. Jaga keluarga kita. Kita jaga keluarga kita, insyaAllah. Allah jaga kita dan keluarga kita. Okey, bye-bye.